Berikutnya, kita akan terus lagi berbicara bulan September, manfaatkan bulan September, bulan demensia sedunia. Hari ini Alhamdulillah kita telah pun menjemput dua orang narasumber kita ni ke studio untuk bercerita mengenai dengan demensia. Wawancara kita hari ini, demensia, bicara demensia. Yang telah pun kita jemput ke studio hari ini ialah Yang Mulia Dr. Muhammad Hanif bin Ahmad, merupakan seorang pegawai perubatan geriatrik, dan juga Yang Mulia Puan Amal Safwanah binti Abdul Khalid, merupakan seorang penyelaras projek sementara. Kita bersama dengan kedua-duanya tetamu kita sekarang. Assalamualaikum. Selamat datang ke Rampai Pagi. Apa kabarnya, Nek? Okey. Baik. Alhamdulillah baik saja. Sihat. Alhamdulillah. Ini merupakan satu rezeki kita ni dipertemukan di Rampai Pagi. Jadi hari ini kita akan berbincang berbicara mengenai dengan demensia. Bulan September, bulan demensia sedunia. Di sini pun sebenarnya kami ada membawakan ya Dr. Hanif dan juga Amal, salah satu penyerang yang diberikan daripada wawancara minggu lepas dengan Dr. Teo dan juga Puan Erna. Demensia Brunei ini adalah merupakan salah satu yang boleh kita lakukan untuk menunjukkan apresiasi kita ni kepada Persatuan Demensia Brunei, dan juga penghargaan kita ni mengenang mereka yang dilanda penyakit demensia dan juga mereka yang sebenarnya yang menjaga pesakit yang menghidap penyakit demensia. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, Serena, apa kata kita teruskan dengan wawancara kita hari ini, Serena? Betul ya, walaupun pada dasarnya minggu lepas telah diterangkan oleh Dr. Teo berkenaan dengan penyakit demensia, dan mungkin untuk minggu ini Dr. Muhammad Hanif dapat juga memperjelaskan sebenarnya penyakit demensia ini dapat kita dikurangkan ke risikonya. Ada pulang dapat dikurangkan ada 5 cara lah untuk mengurangkan risiko untuk penyakit demensia ni dari menjadi atau melambatkan perkembangan penyakit demensia ni. 5 barang yang kena buat. Nombor 1 menjaga fungsi jantung. Jadi kurangkan bersigup, jangan terbesigup batu, kontrol tekanan darah tinggi, kontrol kancing manis, kurangkan berat badan atur. Jadi kalau dapat membuat semua ni, saluran badan pun baik. Jadi merendahkan risiko sakit jantung, risiko angin akmar sama risiko demensia ni. Yang nombor 2, sentiasa aktif lah, always be active physically. Artinya senaman dibuat setiap hari, sebab apa yang kajian dibuat masa ini yang paling kuat lah mencegahkan penyakit demensia ni. Contohnya kalau bersenaman sama family, sama ataupun bergaul-gaul lah sama family kalau dapat setiap hari. Nombor 3, mengamalkan pemakanan yang sihat, diet. Selalunya kajian yang kami buat ini Mediterranean diet, artinya makan makanan yang bijirin, yang green lah, banyak buah-buahan, ikan, sayur-sayuran. Tapi kadang-kadang orang tua ni nada ngambah makanan Mediterranean ni, jadi terpaksa macam adjust lah arah untuk orang Brunei ni. Jadi mesti kurangkan makanan yang berlamak, makanan yang banyak bergula, yang bergaram. Jadi kalau makanan sama diet berseimbang ni dapat menurunkan risiko penyakit demensia ni juga. Yang keempat, mencabarkan kecerdasan otak ketanian ni. Artinya mencabar ni cuba membuat macam crossword, latihan lah. Crossword, puzzle, kadang-kadang juga macam mempelajari bahasa baru boleh juga. Ataupun boleh juga sama juga kalau budi ketani menghafalkan surah-surah Quran pun atau mengaji pun atau menulis membaca juga. buku. Baca buku pun juga. Atau hobi baru kah? Hobi baru. Yang terakhir menikmati aktiviti sosial lah. Artinya bergaul sama family, kawan-kawan. Kadang-kadang macam sembahyang Jumaat atau malam Jumaat ataupun boleh menolong social life individu atau baik. Saya tertarik dengan antara perkara yang boleh menguatkan daya ingatan dan mengurangkan risiko demensia. Perkara yang keempat, kita ni membuat aktiviti-aktiviti yang boleh mencabar otak kita ni. Hatta memang kita diketahui mereka yang suka membaca ataupun contohnya hafiz Al-Quran atau memang hafaz Al-Quran itu ada sudah bukti kan, minggu lepas ada kena bawakan, walaupun ia lumpuh badan dan mempunyai
apa tu penyakit ada yang kita jemput tu kan, tapi ia boleh menghafaz Al-Quran. Di sana kita melihat daya ingatannya tu kuat dan memang kita lihat juga orang individu ataupun orang tua yang ada penguasaan pembacaan Al-Quran itu sehingga umurnya sudah lanjut pun masih ingat. Jadi ini yang dimaksudkan antara cara ataupun tadi mengurangkan risiko penyakit demensia ni. Saya amat tertarik sekali Dr. Hanif ada mengongsikan tadi mengenai dengan penggunaan seperti yang Sarina kongsikan juga mencabar minda kita ni, otak kita ni untuk berfikir, menajamkan otak kita ni dengan melakukan aktiviti seperti membuat puzzle dan sebagainya. Tapi jika kalau kena lihat Dr. Hanif dari segi pengamatan saya, mungkin kalau menggunakan puzzle ni mungkin kurang barangkali di konteks negara kita ni. Tapi mungkin kalau negara kita ni seperti yang dikongsikan mengaji. Mengaji memang orang-orang kita ni, orang tua kita ni memang dekat dengan masyarakat. Kalaupun India, kalau saya mengenang balik macam di rumah contohnya Nini dan sebagainya suka membaca buku resepi. Membaca buku resepi. Kalau perlindungan dulu Sarina suka berkaraoke. Berkaraoke itu pun sebenarnya membaca juga. Membaca dari ingat lirik satu kan. Lirik. Betul. Mungkin anda secara langsung atau antara aktiviti yang begitu dekat dengan komuniti kita ni. Betul. Dan kenapa sebenarnya penting untuk kita ni mendapatkan rawatan lebih awal ataupun perlu mendiagnose awal? Sebab banyak masyarakat kita ni demensia ni anulah penyakit tua-tua tapi lali. Tapi selain daripada umuran ni, demensia ni anulah macam keseluruhan penyakit ini mesti dikaji juga. Nah, yang pentingnya kalau misalnya simptom-simptom yang direngkaskan minggu lepas satu macam lupa-lupa, anda dapat merancang barang yang dibuat setiap hari. Kadang-kadang lupa driving chat, hilang chat di mana dorang. Jadi kalau misalnya family atau bis kita yang ingau masalah simptom-simptom ini, jumpa klinik berdekatan lah supaya dapat menilai mencek simptom-simptom ini, diagnose barangan ni, membuat testing memory lah. Kalau misalnya klinik-klinik atau nada dapat memastikan, boleh merujukkan ke klinik geriatrik lah di Ripas Hospital. Jadi di klinik geriatrik, apa yang aku buat di Ripas selalunya bercerita sama keluarga dorang, tahu macam mana kondisi dorang, simptom-simptom dorang, cek darah dorang, cek kalau ada masalah vitamin, fungsi jago, cek ain kamih dorang. Kadang-kadang pun mesti scan kepala juga lah untuk melihat macam fungsi otak itu juga. Jadi selepas memastikan sama diagnose demensia ini, dapatlah kami membagi rawatan macam ubat-ubatan untuk melambatkan proses demensia ini. Kerana demensia ini tidak dapat dirawat, tetapi kita ni boleh melambatkan pengembangan penyakit tersebut. Tapi yang seperti yang dikongsikan tadi, yang paling penting ialah rawatan awal untuk tanda dapat membuat diagnosis. Dan ada kami kongsikan juga tadi Dr. Hanif dan ada penonton, besok sebenarnya ada acara anjuran demensia Brunei. Jadi ada diadakan dementia screening. Jadi rebutlah peluang untuk sama-sama kita ni membawa perlindungan kita ni, ataupun kita ni sendiri mungkin boleh membuat assessment di sana dengan pakar-pakar yang ada. Dan kalau boleh ditanyakan lagi Hanif, Dr. Hanif, sebelum tanya beralih kepada Puan Amal, kalau mungkin ada yang menyaksikan hari ini, kalau akan membawa perlindungan ke hospital, berjumpa dengan pakar, apakah sebenarnya ni orang warning sign yang utama sekali yang tadi harus kalau tadi ada nampak arah perlindungan tadi, bawa dia ke hospital. Kalau bagi pandangan Dr. Hanif sendiri, yang kalau pandangan apa yang aku melihat dari pesakit-sakit di Brunei ni, anulah memory, ingatan. Ingatannya tu yang macam anilah kita ni bercerita, indah ingat cak. Singkat ingatan atau tapi yang lama-lama ingat, tapi yang baru-baru ini tidak ingat. Atau yang pentingnya yang memori atau. Tapi kami mengaji bukannya saja dari segi memori, banyak simptom-simptom lain mesti kami lihat juga sama anulah menilai dari segi pesakit. Tapi memori yang selalunya paling anulah dekat. yang paling yang simptom yang membawa keluarga ke hospital, ke klinik. So waktu yang lupa, barunya orang sakit mata, lupa tiap. Lupa cak. Kadang-kadang dengan yang bercakap ni pun yang dikelala. Dia kelala atau rasanya itu sudah menjadi simptom yang agak berat barangkali. Sebenarnya seawal umur berapa sebenarnya simptom demensia ini boleh berlaku pada individu? Kalau melihat kajian tersebut di negara kita ni, adakah? Dari segi kajian dunia ni, selalunya warga emas yang selalu tekanlah macam umur 70 ke atas. Tapi umur nada batasnya lah kalau dapat demensia ni. Walaupun
ataupun yang paling muda 30-40 tahun. Mungkin sudah ada simptom. Sebab banyak jenis jenis demensia ni. Yang paling common biasanya di luar dunia ni Alzheimer. Tapi yang di Brunei ni yang paling yang kami melihat vascular dementia. Artinya saluran otak sama badan itu terjejas, tapi selalunya terjejas disebabkan in the control diet, in the control kencing manis, tekanan darah, ada exercise. Jadi menyebabkan banyak kami melihat vascular dementia di Brunei ini. Betul. Jadi menampakkan lagi sebenarnya kalau tadi lihat dari segi cara tadi mengurangkan risiko adalah dengan mengamalkan kehidupan yang cara hidup sehat, kehidupan yang aktif dan cerdas, dan juga mengamalkan diet yang baik kan. Tapi kadang-kadang kebanyakan orang kita ni mungkin apabila tadi sudah mempunyai perlindungan yang berusia lanjut, kadang-kadang tadi macam Indah tadi kan mau ia bereksersis pasal terlampau ingau, jangan tak gugur kadang apa dia. Jadi pandangan doktor macam mana? I think yang pentingnya cuba aktif perlindungan itulah, ataupun yang kita ingau yang ada masalah memori ani atau demensia ani lah. Sebab salah satu barang untuk melambatkan barang penyakit demensia ni aktif, always aktif setiap hari. Berkabun ke, mengaji ke, jalan-jalan ke, mengopi ke, di kedai-kedai. Itu yang penting, jangan biarkan seorang-seorang di bilik ke, di rumah ke. Kita ni perlu orang mereka, sebab tu syukur alhamdulillah kami tadi sempat bertanya kepada rakan-rakan daerah di mana letaknya pusat kegiatan warga emas. Jadi sekurang-kurangnya itu orang local focal place untuk warga emas, mereka yang berkemampuan untuk driving dan umpamanya berkumpul di sana untuk bersosialisasi dengan rakan-rakan seangkatan. Baik, untuk amal sendiri, kita ni maklum akan ada acara-acara yang disempurnakan dengan bulan demensia di bulan September ini. Dapat diterangkan juga berkenaan dengan aktiviti yang akan diadakan. Okay, so kita already mentioned just now the first activity paling awal ialah the BIBD Connects event that's happening tomorrow. So everyone is encouraged to come lah, apa your age. You can also bring your parents or people in your family yang you think may have dementia tu boleh bawa, and then we can do a short health screening me and my team so that's the activity yang diadakan paling awal lah. And then mungkin also minggu depan we are also going to have memory walk. Demensia Brunei dengan HPC Health Promotion Center akan mengadakan memory walk pada 18 September 2022 diadakan arah Bandar Kuchria pada masa 7 AM pagi. Pada 7 pagi ya. Jadi registration adalah percuma? Yes, registration adalah percuma. Tidak ada bayaran. Tidak ada bayaran. So dan lepas itu we also have dalam kami punya Instagram Demensia Brunei, so that's demensia dengan S, which is spelling Melayu. Dalam our Instagram we will hold Instagram session Instagram live untuk menjawabkan soalan-soalan pasal demensia. We will also panggil speakers untuk bercakap dengan demensia, interview orang. Stuff like that. Every Friday pukul 2. This Friday this afternoon we will post kira a sneak peek lah, reel of how the session will go down nanti. Dan ia akan bermula pada minggu depan. Hari Jumaat depan. Live session mula minggu depan, tapi petang ini kita akan mempost kira sneak peek lah. Jadi sepanjang bulan September ini sudah diaturkan apa saja aktiviti-aktiviti sebagai langkah awareness kesedaran kepada masyarakat kita ni, memandangkan juga rasanya semua peringkat umur sudah begitu dekat dengan media sosial kan. Jadi ini mungkin antara kaedah untuk bis kita mendekati masyarakat dengan adanya sesi talk show, perbincangan langsung melalui Instagram. Insya-Allah Baik, begitu juga kita ingin mengetahui bagaimana orang ramai boleh turut serta menyambut bulan demensia ini sebagai tanda sokongan bis durang. Macam mana? So ada 3 cara.
orang ramai boleh menyambut bulan demensia antarabangsa. Cara ke satu ialah bercakap dengan ahli keluarga dan kawan mengenai demensia. Okay. Salah kedua is tulis dan mempost mengenai demensia di laman sosial anda untuk sama-sama meningkatkan kesedaran mengenai demensia pada orang ramai. Okay. Cara ketiga is lawat ahli keluarga atau kawan yang anda kenal yang mempunyai demensia. Tunjukkan sokongan anda kepada mereka atau pada penjaga mereka. So, jangan dibiarkan dorang di rumah saja. Kalau kita ada rasa yang dia ni mungkin ada demensia, we encourage kita untuk membawa dia berjalan supaya kadang-kadang orang berdemensia ni macam dia beranikan berjalan lah, takut ada apa-apa kah, macam orang bercerita kan tu arahnya like kita masa tu lupa ini, kita masa tu lupa itu. So jadi dorang ni jadi macam takutkan berjalan, takutkan menyakitkan orang atau menyakitkan diri sendiri. So kita sebagai ahli keluarga atau kawan, kita patut macam membawa dia berjalan, menjaga dia sambil dia berjalan supaya dia aktif lah. Dan ini saya tertarik dengan penerangan Amal sebentar tadi. Jadi Amal Safwana merupakan salah seorang ahli kepada demensia Brunei juga ya. Dan sebelum ini memang pernah menjadi moderator bagi beberapa siri talk show ataupun mungkin forum di dalam yang dianjurkan oleh Demensia Brunei. Amal sendiri mempunyai pengalaman menjaga individu yang mengidap penyakit demensia ataupun apa yang dikongsikan itu berdasarkan apa yang diceritakan. So in the past few weeks I've been working closely dengan Dr. Tio. Dia banyak mencerita pasal patient dia and apa dorang mengalami, mostly dari yang menjaga patient lah, ada sajalah yang diceritakan. Dan saya percaya apa yang mencapai di sini bukan hanya kena ditumpukan kepada pesakit demensia itu sendiri, tetapi ahli keluarga yang menjaga mental health orang itu pun perlu juga kita ambil kira. Jadi macam mana Demensia Brunei ataupun pihak hospital ataupun pihak geriatrik memberi sokongan kepada ahli keluarga yang menjaga pesakit demensia? Selalunya sokongannya kami memantaulah melihat di klinik, bukan saja dari segi pesakit tapi dari segi macam anak dorang menjaga ibu bapa dorang ni. Kadang-kadang dorang menjaga orang demensia ni stressful bah. Betul. Kadang-kadang dorang sebab balik-balik cakap-cakap frustrated lah sampai nalih menjaga. Kadang-kadang pun dorang punya terbalik tidur dorang, nalih menjaga malam sebab dorang meracau malam-malam. So usually we monitor care stress lah, penjaga stres ni. Kalau misalnya dari segi perubatan ada dapat merandahkan stres ni, kami boleh rujukkan ke bahagian macam kebajikan kah untuk menolong dari segi penjagaan juga. Jadi sebenarnya medical social worker menolong kami kerjasamalah. Kadang-kadang juga kami merujukkan ke tempat allied health, pakar yang lain macam pakar fisioterapis, occupational therapist, pemakanan juga untuk menolong maximize rawatan sama pesakit sama also melihat penjagaan macam mana diorang menjaga ni untuk pesakit sama orang yang terkena demensia ni. Yang pentingnya mesti ada frequent frequent review untuk setiap macam 6 bulan ke 3 bulan ke untuk melihat macam mana keadaan ni progress. Rasanya terdapat jika barangkali support group yang sama-sama untuk mereka mengongsikan pengalaman masing-masing ataupun mengongsikan tips barangkali di antara golongan yang menjaga mereka yang menghadapi penyakit demensia. Mungkin ada yang menyaksikan hari ini tertanya-tanya dari segi perubatan, kalau boleh kita terangkan adakah sebenarnya ubat yang akan diberikan kepada mereka yang menghidap penyakit demensia? Itu tergantung kepada jenis demensia itulah. Kadang-kadang ubat ini ada ngam untuk orang atau mesti melihat dari segi penyakit dorang, tahap peringkat demensia dorang. Kalau dorang juga mau ambil ubat anilah, kalau family juga mau ambil ubat ani. Sebab setiap ubat pun ada kesan sampingan. Jadi kami mesti memantau lah. Tapi pembincangan ubat-ubatan ani mesti together with family sebelum kami start ubat ani. Kami pun membagi kadang-kadang pamphlet lah
untuk kalau misalnya orang ada mau mencuba, baca dulu dan kami berbincang lagi masa depan. Memang akan diterangkan lebih rinci, terperinci kepada ahli keluarga. Kalau jenis ubatan ini apa kesannya, macam mana cara pemakanannya. Kalau sekiranya memberi kesan, apa yang patut kita buat dan seumpamanya tu. Dan untuk amal juga ya. Sepengalamannya sudah menjadi ahli demensia Brunei. Adakah amal merasakan komuniti ataupun masyarakat Brunei kita ni sudah cukup terbuka dengan penyakit demensia dan cukup pengetahuan berkenaan dengan penyakit demensia ini? Saya personally rasa yang belum lagi cukup lah. Pasalnya we estimate that more people in Brunei actually have dementia. Tapi yang reported case is berapa? Less than that lah, like less than half. So we need to spread lagi lah pasal demensia ni supaya ahli-ahli keluarga boleh menyadari simptom-simptomnya dan membawa ahli keluarganya berjumpa doktor supaya we can officially diagnose sebagai patient dementia lah. Kadang-kadang bukan apa, bukan kena barangkali ada sebagian faktor asbab penyebabnya tu. Satu mungkin kurang pengetahuan. Dua ada kalangan kita ni biar denial macam dah aku okey, tu biasa je dulu pelupa sikit. Ada yang tapuk-tapuk. Dah sudah berumur, faktor umur istilahnya kata. Jadi apa yang perlu mereka buat sebenarnya? They should bawa lah. Just walaupun sikit-sikit pun, because nanti yang susah sekiranya macam kita already ada kids siapa yang menjaga if it's too late. So better to bring lah before it's too late. Sekurang-kurangnya melambatkan sama betul. Rawatan awal adalah penting. Di sini mungkin Dr. Hanif boleh menerangkan lebih sedikit. Kami mendapat sedikit informasi di sini iaitu menyatakan demensia adalah puncak ketujuh kematian terutama. Mungkin boleh diberikan sedikit pandangan mengenai hal ini. Sebenarnya demensia ini bukan yang menyebabkan orang atau meninggal lah, tapi segi komplikasi demensia ini. Sebab kalau sudah meningkat peringkat yang tertinggi, lupa orang lupa makan minum, lupa berjalan. Jadi boleh ada kalau contohnya dorang lupa makan minum, lupa menalan. Jadi makanan itu boleh masuk ke dalam paru-paru jadi kuman. Jadi kematian itu disebabkan kuman dalam paru-paru. Ataupun kalau misalnya orang nada berjalan di katil saja, boleh menyebabkan luka di belakang, kuman pun blister, bed sore, and then boleh masuk kuman lah menjadi apa dalam Englishnya septic. Jadi artinya penyakit kuman yang kuat. Mesti dibawa di hospital untuk merawat komplikasi ini. Baik. Kita berbangga sebenarnya di negara Brunei Darussalam ada kelompok masyarakat ataupun persatuan yang turut mengelinga golongan warga emas ni, sama ada yang di bawah seliaan Jabatan Pembangunan Masyarakat atau juga melalui sukarelawan yayasan ya. Di sukarelawan yayasan juga ada salah satu persatuan di bawah sukarelawan yayasan iaitu PAWEK, Projek Amal Memeduli Warga Emas dan Keluarga yang Memerlukan Bantuan. Adalah di antara salah satu pertubuhan yang ada di negara Brunei Darussalam yang sama-sama mengelinga kebajikan warga emas di negara kita ni. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan segala aktiviti yang disempurnakan dengan bulan demensia untuk masyarakat Brunei kita ni akan berjalan dengan lancar, akan berlangsung esok seawal 5 petang ya, bertempat di BIBD Connect di Taman Jubli Emas Taman Mahkota Jubli Emas. Jadi kita boleh datang, ada rawatan ataupun pemeriksaan percuma. Pemeriksaan percuma akan diadakan di sana. Dan untuk Dr. Muhammad Hanif dan juga Amal Safwana, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih sama-sama. Kita dia Auda, kita bawakan sedikit sebanyak ya penerangan berkenaan dengan demensia dan juga aktiviti-aktiviti yang disempurnakan dengan bulan demensia di bulan September Ania. Betul lah, sebenarnya mencegah adalah lebih baik daripada kita merawat. Walaupun demensia ini dinyatakan tidak ada penawarnya setakat ini, sekurang-kurangnya dengan kita ni dapat mengesan simptom-simptom tersebut lebih awal, kita ni akan dapat menyorang rawatan dan juga usaha untuk kita ni melambatkan lagi gejalanya tu lebih senang dilakukan. Betul, alhamdulillah. Itulah sahaja perkongsian kami hari ini. Kami mengharapkan agar BIS kita mendapat sedikit manfaat dan juga menambah pengetahuan BIS kita, sama-sama tadi menambah pengetahuan dalam kehidupan kita ni. Baiklah penonton, terima kasih kami ucapkan kerana memilih Rampai Pagi sebagai teman Auda daripada pukul 7.20 pagi tadi sehingga pada pukul 10 pagi ini. Baik, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan insya-Allah kita akan jumpa di hari Ahad ya. Yes. Jumpa lagi.